Lebih dahulu saya ucap terima kasih kepada Puteri UMNO Malaysia yang telah menjemput saya dan isteri saya untuk hadir dalam himpunan wanita muda satu Malaysia yang disambut dengan begini meriah sekali. Isteri saya dijemput untuk membuka dan saya dijemput untuk menutupnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya melihat bahawa perhimpunan ini begitu mendapat sambutan di mana seperti mana Datuk Rosnah sebut tadi, ianya telah dihadiri dengan jumlah yang lebih besar daripada jangkaan. Jangkaannya 10,000, tapi yang hadir lebih daripada 14,000 wanita muda seluruh negara. Melambangkan bahawa wanita muda menerima dan ingin bersama-sama dengan kerajaan dalam meniti arus pembaharuan dan transformasi yang dibawa oleh kerajaan. Mengikut salah satu daripada survei yang telah dilakukan di peringkat global ataupun antarabangsa, dalam banyak isu yang dekat di hati orang-orang muda secara umumnya, satu isu yang amat diberi keutamaan dan dianggap sangat penting kepada golongan muda ialah soal pekerjaan ataupun jobs. Ini disebabkan kalau kita berjaya menyediakan peluang pekerjaan, kita dapat memenuhi jangkaan ataupun aspirasi golongan wanita muda dan lelaki muda, kerana mereka mahu masa depan yang penuh dan syarat dengan jaminan, dengan sinaran, dan mereka ingin melihat bahawa pada masa hadapan mereka akan dapat taraf hidup dan kualiti hidup yang jauh lebih baik daripada hari ini. Kalau inilah menepati apa yang dianggap sebagai dekat di hati kepada orang wanita muda, maka kerajaan yang ada pada hari ini, lebih-lebih lagi sejak kita memulakan agenda transformasi negara melalui ETP dan GTP, Economic Transformation Plan dan Government Transformation Plan, serta programnya, kita telah berjaya mewujudkan lebih daripada 313,000 pekerjaan baru dalam negara kita ini. Ini adalah kerana kita berjaya mentadbir negara kita dengan merangsangkan ekonomi dan pertumbuhan yang mampat,
Walaupun ekonomi dunia tidak menentu dan kita menghadapi tekanan dari luar, tetapi kita berjaya mengemudikan negara kita dengan baik dengan merangsangkan pertumbuhan ekonomi tempatan ataupun domestic ekonomi, sehingga pada suku ketiga tahun ini ekonomi kita telah berkembang sebanyak 5.2%. Kita dapat juga membuka laluan kepada orang-orang muda untuk mencapai kejayaan berdasarkan pada potensi mereka. Dari dalam hal ini, untuk tahun ini saja bilangan calon wanita yang mendapat tempat di IPTA sahaja adalah seramai 25,000 orang, berbanding dengan pelajar lelaki hanya 13,000 sahaja. Ini berarti pencapaian wanita muda hampir 2 kali ganda pencapaian pelajar lelaki, menunjukkan bahawa wanita di Malaysia ini sudah sampai kepada tahap di mana pencapaian ataupun outcome mereka, terutama sekali dalam bidang pendidikan, sudah jauh melebihi pencapaian ataupun outcome pelajar-pelajar lelaki. Ini berarti bahawa kejayaan yang begini memberangsangkan mungkin telah mengatasi kebanyakan negara-negara lain, termasuk negara-negara maju sekalipun, dan membawa pada pengertian bahawa kita tidak pernah menghadkan peluang untuk wanita maju ke hadapan melalui sistem pendidikan negara kita. Di sebuah negara yang kita dapat lihat dalam akhbar bagaimana seorang wanita bernama Malala yang amat mendahagakan peluang pendidikan dan membawa perjuangan supaya wanita muda di dalam negaranya mendapat peluang untuk menimba ilmu, maju berdasarkan pada kebolehan mereka untuk menguasai ilmu dan pendidikan yang baik, telah ditembak dan hampir-hampir meninggal dunia semata-mata kesalahannya, kononnya kesalahannya ialah kerana dia menuntut dan memperlihatkan keinginan supaya wanita juga turut maju melalui penguasaan ilmu dan pendidikan. Cuba bayangkan negara tersebut bagaimana wanita disekat, wanita ditindas, dan wanita diugut, malah didera. Wanita yang tidak berdosa semata-mata hendak peluang pendidikan. Tapi di Malaysia hari ini, malah sebelum ini pun, sejak negara kita merdeka, tidak pernah kita menyekat peluang wanita. Dan wanita kerana ketekunannya, kerana dedikasinya,
kerana kesungguhannya, kerana kesetiaannya, pencapaian wanita di dalam negara Malaysia kita adalah amat merangsangkan. Kita lihat dari segi jawatan-jawatan tertinggi pun, terutama sekali dalam sektor swasta dan sektor awam, 31% daripada jawatan pengurusan tertinggi dalam sektor awam kini disandang oleh wanita, termasuk jawatan-jawatan penting seperti Governor Bank Negara, dalam unit perancang ekonomi, dalam pembendaharaan, lembaga hasil dalam negeri, Securities Commission dan lain-lain lagi. Di peringkat pengurusan atasan hari ini diwakili oleh kaum wanita. Syabas saya ucapkan kepada kaum wanita Malaysia di atas pencapaian. Dan saya percaya bahawa kejayaan ini dapat kita panjangkan dalam sektor swasta. Sebab itu melalui Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kita sedang melatih sekumpulan wanita-wanita yang ada potensi supaya mereka dapat dilantik sebagai ahli-ahli pengarah dalam syarikat-syarikat yang disenaraikan dalam bursa saham dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kalaulah kita lihat kajian bahawa pimpinan Barisan Nasional telah berjaya mewujudkan lebih daripada 313,000 peluang pekerjaan kebelakangan ini. Parti Pembangkang, mereka ketandusan idea-idea baru. Kalau kita ada cadangan yang baik, mereka tidak menyokong, sebaliknya cuba menggagalkannya. Walaupun pada hakikatnya apa yang dicadangkan itu sebenarnya memberi peluang pekerjaan dan boleh merasakan pertumbuhan ekonomi negara kita. Projek-projek seperti projek rapid di Pengerang Johor cuba digagalkan oleh mereka. Penyenaraian Felda cuba digagalkan oleh mereka. Dan banyak lagi perkara-perkara yang sepatutnya mereka menjadi pembangkang yang konstruktif, mereka cuba menggagalkan oleh kerana pertimbangan politik dan tidak ingin Barisan Nasional mencapai kejayaan dan menunjukkan kebolehan kita untuk mentadbir negara. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tidak boleh membenarkan sesuatu yang baik itu digagalkan. Jangan hendaknya lah kita menggadaikan masa depan negara kita semata-mata pertimbangan politik jangka pendek. Kalau kita tak dapat memulakan program-program seperti ini, segala-gala yang kita rancangkan akan tinggal di atas kertas saja. Dan apa yang dilakukan sebagai tema dalam himpunan wanita muda ini, aspirasi wanita muda, inspirasi wanita muda, dedikasi wanita muda, ekspresi wanita muda, sudah tentu semuanya ini akan terbantu kalau perancangan kita untuk melakukan transformasi besar pada negara kita digagalkan oleh pembangkang dan tidak dapat sokongan politik daripada rakyat Malaysia. Oleh itu, kalaulah saudara-saudara, saudari-saudari sekalian, wanita muda inginkan inspirasi dan dedikasi, ekspresi aspirasi dipenuhi, maka sokonglah
kerajaan yang ada pada hari ini. Dan saya memberi jaminan bahawa kita akan lakukan yang terbaik supaya saudari-saudari, wanita muda yang ada dalam dewan ini dan di luar dewan ini tidak akan rasa kecewa nanti, sebab kita hendak masa depan yang lebih bersinar dan lebih baik daripada hari ini. Dan di bawah kerajaan Barisan Nasional kita tetap boleh menjaminnya. Kita tidak mau ibarat lagu anak kampung tadi, bagaimana dia rasa dia anak kampung, dia rasa dia taraf kuli-kuli sahaja, dia rasakan rumah pun tak ada, kereta pun tak ada, rumah pun bapa punya, nak bagi belian tak ada pun, sehingga orang yang dia kasihi itu, yang dicintai itu, dia sanggup untuk orang lain jadi hak milik kerana dia miskin dan tak. Muncullah itu, saya kira lirik sebuah lagu saja, tapi di bawah dasar transformasi negara, cerita anak kampung ini tinggal sebagai cerita, dan kita boleh ganti lirik itu dengan lirik yang lebih memberangsangkan. Kalaupun irama lagu itu saya dan isteri saya minatinya, tapi lirik lagu itu kita boleh ganti dengan yang lebih optimis dan lebih positif. Inspirasi, dedikasi, ekspresi, aspirasi wanita muda akan dipenuhi oleh kerajaan Barisan Nasional. Teruskan perjuangan. Saya ucapkan tahniah kepada Datuk Rosnah dan Wan dan Putri kerana berjaya mengadakan himpunan ini, dan anugerah-anugerah yang akan disampaikan sebentar lagi menggambarkan penghargaan kita dan kisah-kisah kejayaan anak muda yang boleh kita banggakan. Dengan harapan semoga inspirasi, dedikasi, ekspresi, aspirasi wanita muda akan terus dipenuhi. Saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan sukacitanya menutup himpunan wanita muda satu Malaysia. Terima kasih.